Didik TV KPM. Kopi satu. Kopi bang? Ya, kopi. Tapi maaf ya, mungkin lambat sedikit ya. Hari ini ramai orang sungguh di sini. Saya pun tak tahulah mengapa. Ramai sungguh orang yang datang ke pekan hari ini. Mestilah ramai orang. Kenapa? Kau tak tahukah? Manalah saya tahu. Kerja saya cuma mengelak meja mengambil pesanan kopi. Kopi satu. Seluruh Malaya sudah tahu hari ini Tunku akan pulang dari London. Pulang dari London? Ya. Buat apa Tunku ke London? Aish. Bukankah selepas pilihan raya dulu, Tunku dan rakan-rakannya telah berlepas ke London untuk berunding dengan pihak British untuk memerdekakan Tanah Malaya. Merdekakan Tanah Malaya? Ya. Jadi merdekakah kita? Itu yang semua orang ramai-ramai ni semua ni. Mau menunggu kepulangan Tunku. Ya. Kopi lagi dua. Kopi dua. Sebab mereka mau tahu apakah keputusannya. Adakah Malaya akan merdeka atau kita masih di bawah British? Mudah-mudahan gitu. Itulah. Mungkin Tunku tu barangkali. Wah, Tunku sudah pulang. Tunku sudah sampai. Ya. Kopi belum sampai, simpan sajalah. Simpan sajalah kopi tu. Aku mau pergi. Mau Tunku bertemu Tunku. Tunku sudah sampai. Saya mau ikut tutup kedai. Tutup. Cepat. Merdeka! Assalamualaikum, apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Saya Nisaki akan bersama-sama dengan anda. Kita dah tahu siapa guru kita hari ini. Jom kita nak persilakan Cikgu Muhammad Ridwan ataupun mesra dikenali GTR, Great Teacher Ridwan. Katanya dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban, Negeri Sembilan. Selamat datang Cikgu Ridwan. Selamat datang. Wah, berwarna-warni hari ini. Sebelum hari ini saya tanya apa yang akan berlaku hari ini. Hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baiklah, saya teruja nak tahu apa tajuk kita hari ini, apakah kaitannya dengan situasi yang berlaku di awal episod kita hari ini dan siapa yang akan bersama-sama dengan kita hari ini, Cikgu. Silakan Cikgu. Baik. Kalau tengok hari ini lain sikit. Betul. Ni tak pernah ni. Lain bawa sangat baju ni, Cikgu. Ni. Lain sangat ni. Kenapa? Sebab kita nak belajar hari ini tentang Perlembagaan Persekutuan 1957. Itu yang jadi macam ni tu. Sebabnya ketika itu dia tak pakai lagi blazer, kemeja semua macam sekarang. Baik. Masih lagi kekal dengan pakaiannya ketika itu. Jadi kita akan belajar tentang Perlembagaan Persekutuan 1957 yang mana ianya dibentuk selepas kerajaan terbentuk hasil daripada pilihan raya Persekutuan 1955. Baiklah, jom kita nak bertemu pula dengan rakan-rakan kita di Google Meet. Murid-murid juga dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar? Hai. Wah, murid-murid kita sekarang ni semuanya manis-manis. Siapakah mereka, Cikgu? Manis. Baik, kita perkenalkan murid di atas talian. Yang pertama, kita perkenalkan adik Rania Hana. Baik, Rania Hana. Lambai sikit Rania Hana. Kemudian kita ada adik Nur Hani Akila. Hani Akila, selamat datang. Hani Akila, selamat datang. Kemudian kita ada Dina Aisyah. Hai Dina. Dina Aisyah dan kita ada Humaira Syafana. Hai Humaira. Humaira Syafana. Baik, empat-empat ni merupakan antara kita punya pelajar yang aktif di sekolah. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah, Cikgu. Semestinya. Saya pasti mereka sudah bersedia. Murid-murid dalam talian pun dah bersedia. Kita teruskan. Silakan, Cikgu. Baik. Jadi seperti mana yang Cikgu katakan awal tadi bahawa kita sedang dan akan kita sedang belajar dan kita akan tahu dengan lebih banyak tentang Perlembagaan Persekutuan 1957 yang mana ketika ini dia belum lagi dipanggil Persekutuan Malaysia. Yang kita bicarakan, perlu ingat persempadanan kita adalah Persekutuan Tanah Melayu. Baik. 1957
belum Malaysia. Baik. Jadi kita akan tengok Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi apa yang kita nak jumpa hari ini? Jadi kita ada 4 sub yang sangat penting, iaitu usaha rundingan kemerdekaan. Ini merupakan latar belakang kepada Perlembagaan 1957 tersebut. Kemudian kita ada peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila nak buat perlembagaan, pasti ada Suruhanjayanya. Bukan main suka-suka je terus ada Suruhanjaya. Tak, ada dia punya Suruhanjayanya. Kemudian langkah-langkah yang diambil dalam proses membina perlembagaan tersebut dan akhirnya pergi kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, itu adalah semua perkara yang kita akan belajar hari ini. Baik. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu rundingan kemerdekaan. Asal usul dia bermula daripada kemenangan Parti Perikatan pada pilihan raya Persekutuan 1955 dengan kemenangan 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan pada pilihan raya tersebut. Dan Tunku dengan memenangi majoriti ketika itu telah memulakan langkah seterusnya selepas itu dengan membuat rundingan kemerdekaan. Perkara yang dibincangkan membawa isu-isu berkaitan dengan hal keselamatan. Kemudian kita ada hubungan British dan Tanah Melayu. Sebab kan kita nak merdeka, bagaimana hubungan selepas kemerdekaan tersebut? Adakah Tanah Melayu bernaung? Adakah Tanah Melayu bebas? Atau ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi? Dan ianya juga adalah soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Nak wujud satu negara, mesti ada perlembagaannya sebagai panduan dan undang-undang tertinggi yang digunapakai oleh sesebuah negara, dan dalam kes ini Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, kita tengok. Jadi apabila Parti Perikatan memenangi, kita tahu Perikatan tadi bermaksud adalah gabungan beberapa parti politik yang membentuk satu gabungan ketika pilihan raya 1955. Jadi waktu itu kita ada MCA, kita ada MIC, maka daripada situlah kita ada wakil-wakil seperti mana yang tengok pada slide yang sedang cikgu tunjukkan ni. Kalau kita tengok, dia ada wakil daripada orang Ceylon, EEC Turai Singa, kita ada ketua Parti Rakyat Ahmad Bostamam, kita ada pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan wakil daripada kaum Serani. Mereka telah pun ada ketika itu dan bersama-sama dengan Tunku untuk mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik. Seterusnya kita tengok rombongan kemerdekaan ke London. Kita tengok. Okey, wakil Raja-Raja Melayu ini semestinya tak akan ketinggalan bila kita menyebut Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun sampai ke hari ini Malaysia, kita jangan sekali tinggalkan Raja-Raja Melayu tetap berada sebagai tunjang di dalam negara kita hari ini dan tak ketinggalan ketika itu. Jadi wakil Raja-Raja Melayu, kita ada Menteri Besar Perak Datuk Panglima Bukit Gantang, kita ada Menteri Besar Selangor Encik Abdul Aziz Abdul Majid, kita ada Datuk Muhammad Said daripada Menteri Besar Johor dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Ahmad Kamil yang bersama-sama dalam rundingan tersebut. Dan kita ada sudah pasti wakil daripada parti-parti. Kita ada Tunku Abdul Rahman sendiri sebagai ketua kepada perikatan ketika itu. Kemudian kita ada Datuk Abdul Razak Hussein, kita ada Tun H.S. Lee dan kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman ataupun yang kita kenali sebagai Tun Dr. Ismail. Okey, inilah dia. Inilah dia. Kita boleh katakan Avenger. Avenger, hero-hero yang membawa kepada kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ni tadi sebut-sebut nama kan. Dekat situ tu orang dia. Kita tengok hujung sekali Datuk Ni Ahmad Kamil, kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman, Datuk Panglima Bukit Gantang, kita ada Tunku Abdul Rahman, Datuk Said dan sebagainya. So ini adalah individu-individu yang terlibat dan bertanggungjawab dalam rundingan kemerdekaan tersebut. Baik, jadi ini adalah perjalanan perjalanan rombongan kemerdekaan daripada Kuala Lumpur ke London. Saya ingat saya pernah tinggalkan tugasan ini tadi kepada murid-murid di atas talian. Baik, kita minta perkongsian yang pertama. Okey, siapa nak kongsikan dengan kita? Siapa nak mulakan? Boleh angkat tangan. Siapa yang nak mulakan tadi? Siapa nak mula dulu agak-agaknya? Siapa nak mula? Hani Akilah? Silakan. Siapa yang mula? Mula-mula dia? Boleh, murid-murid? Okey, langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Cikgu pilih boleh? Siapakah yang nak mulakan? Ya, terus. Hani Akilah. Si Hani Akilah, silakan. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Baik. Okey, langkah yang kedua. Yang kedua. Step yang kedua dalam perjalanan tersebut. Siapa nak kongsikan dengan kita?
Silakan. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Tak apa. Tak apa, kita petik terus. Rania. Rania, langkah kedua Rania. Langkah kedua. Pada 1 Januari. Pada 1 Januari 1956, pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari Pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Baik, perjalanan yang ketiga, RNR seterusnya. Apa yang berlaku Yang ketiga, baik. Silakan, Humaira. Syafana, teruskan Syafana. Rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan, kemudian mereka menaiki kapal terbang untuk menuju ke London. Dan akhir sekali, Dina. Cikgu, saya nak bantu. Nak bantu, boleh, teruskan. Hani Hani Akilah, terbaik. Yang terakhir, akhirnya rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. 1956, 14 Januari 1956. Jadi perjalanan ini tadi akhirnya mengambil masa lebih kurang 1 bulan. Mereka berangkat daripada awal dan 14 Januari baru mereka sampai. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Maaf saya mencelah cikgu. Kenapa rombongan kemerdekaan ni ambil jalan yang jauh dan mengambil masa agak lama? Ini nama dia strategi ni, Sah. Okey, kenapa Tunku memilih jalan macam tu? Kalau tengok sekejap naik kapal terbang, lepas tu naik kapal laut, lepas tu naik kapal terbang semula. Sebenarnya, wakil-wakil ini tadi bukannya mereka bersama daripada awal. Yang mencadangkan ini tadi adalah Tunku. Dan Tunku sudah pasti ada mengutus surat kepada Majlis Raja-Raja untuk apa yang diusahakan, dan bila sampai kepada tarikh yang telah dipersetujui, maka orang-orang yang telah diaktifkan oleh Tunku tadi melalui surat panggilan untuk membuat rombongan ini menghantar wakil-wakil mereka. Jadi mereka tak berbincang daripada awal. Perjalanan yang mengambil masa ini tadi adalah ruang untuk mereka berbincang apa yang nak dituntut dan apa yang nak dibincangkan dengan pihak British nanti. Baik. Sebab kalau kita tengok, okay, ini adalah ilustrasi bagaimana keadaan di Tanjung Pagar. 10,000 orang waktu tu. 10,000 orang. Okey. Jadi ini perjalanan yang diterangkan oleh murid-murid di atas talian tadi. Kalau tengok mereka naik kapal laut, naik kapal NV Asia dari Singapura, singgah di Karachi, sambung perjalanan dengan naik kapal terbang. Ini jawapan kepada soalan ini tadi. Berbuat demikian untuk guna masa berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu dan menyusun strategi. Kita nak berunding ni? Nak berunding. Mesti ada strateginya. Okey, jadi ini adalah perjalanan dia secara ringkasnya. Singgah di Karachi, Pakistan, kemudian menaiki kapal terbang menuju ke London, tiba di London pada 14 Januari 1956. Okey, dan rundingan tersebut berlaku di Lancaster House, London daripada 18 Januari hingga 5 Februari 1956. Dan hasil rundingan inilah yang dibawa balik ke tanah Melayu. Okey. Jadi yang ini adalah perkara-perkara yang dirundingkan ketika itu. Kalau tengok, mungkin murid boleh merujuk dalam buku teks kepada perkara-perkara yang dirundingkan dekat muka surat yang ada di buku teks tu. Baik. Kalau buku teks ni, bolehlah rujuk. Ada tu. Dekat awal lagi ni, Syah. Awal lagi. Okey, silakan cikgu. Kita teruskan. Awal lagi, Baik. Okey. Jadi pada akhirnya, itulah tadi yang kita nak tunggu tadi, sambutan bersejarah. Tunku sampai balik semula ke tanah Melayu selepas selesai rundingan dan tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka pada 20 Februari 1956. Dan itu kita tengok cerita kasar dia. Ada satu perkara nampak diarak di Mandailing. Kemudian ini adalah kereta yang Tunku naik. Inilah keadaan waktu tu. Semua orang nak tunggu Tunku balik. Apakah keputusan merdeka ke atau tidak, atau perlu ada perkara-perkara yang perlu dipenuhi lagi. Dan ini adalah orang yang memainkan peranan kepada satu tarikh keramat yang semua orang hari ini tahu, iaitu 31 Ogos 1957. Inilah dia orangnya, Sheikh Abdullah Fahim, orang yang mencadangkan kepada Tunku untuk pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu tersebut diisytiharkan pada 31 Ogos 1957. Baik. Ini semua keadaan kalau kita tengok waktu tu. Nampak ada Lok Yo, kita ada Ghaffar Barber, kita ada VT Sambatan yang ada untuk sambutan ketika itulah. Baik. Panjang lebar cerita dia dekat situ. Ya, betul, cikgu. Mari kita uji kita punya murid-murid dekat atas talian ni cakna ataupun tidak dengan maklumat kecil yang kita kongsikan di tepi tadi. Baik.
saya nak tanya dengan murid di atas talian. Gambar ni tadi. Tadi dah tunjukkan ni kan? Dah tunjukkan gambar ni. Baik. Siapa orang ni? Siapakah individu dalam gambar ni? Mungkin murid di rumah boleh juga. Cuba nak jawab. Cuba nak jawab. Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Soalan siapakah pertama. Syekh Abdullah Fahim? Humairah dah jawab. Okey, siapa nak Humairah jawab? Syafana. Okey, kita bagi Syafana. Ya, Syafana. Silakan. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim. Okey. Betul, cikgu? Betul lah tu. Dah ada nama dia kat situ. Kalau dia tak dapat jawab, ada yang tak kena di mana-mana. Nak bagi ganjaran, cikgu? Kita bagi ganjaran. Jangan risau, kita bagi dekat Syafana. Tapi soalan yang lebih penting, apakah yang dicadangkan oleh tokoh ni kepada Tunku Abdul Rahman pada ketika itu? Siapa tahu? Siapa nak cuba? Soalan kedua. Jangan senyum-senyum je. Semua senyum-senyum je. Silakan. Ya, Hani Akilah. Teruskan. Cadangan beliau ialah tarikh kemerdekaan Tanah Melayu, iaitu 31 Ogos 1957. 31 Ogos 1957. Betul. Betul, jadi ganjaran kita ganjarkan untuk Hani kepada Akilah. Hani Akilah. Baik. Okey, cikgu, saya rasa setakat ini perbincangan kita belum habis lagi. Kita akan rehat seketika. Jadi tunggu kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Soalan apa tadi, cikgu? Selamat kembali menonton Menengah Atas di Didik TV KPM, masih dengan perbincangan kita, tajuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan Cikgu Ridwan dan murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Jom cikgu, kita teruskan. Baik. Tadi kita dah pergi kepada latar belakangnya kepada Perlembagaan Persekutuan tersebut, iaitu dengan rombongan kemerdekaan. Rombongan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ke London, berunding, bawa balik British benarkan kita merdeka. Okey, tapi tak semudah itu. Apa yang nak dibuat seterusnya? Takkan balik-balik terus merdeka kan? Ya, betul. Tak. Kita pergi kepada langkah-langkahnya. Jadi, apabila balik, Tunku mula menubuhkan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Atau nama lain dia, nanti kita akan sebut lepas ni. Jadi, satu nama lagi. Nanti kalau jumpa jangan pelik pula. Lain. Tak. Perkara yang sama. Jadi, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni mempunyai peranan yang tersendiri dan ianya menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan sama ada Tanah Melayu boleh diisytiharkan merdeka ataupun tidak. Baik, kita tengok. Apakah langkah-langkah yang diambil? Peranan Persekutuan Perlembagaan Tanah Melayu. Yang pertama, kita tengok. Yang akan mereka lakukan adalah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja Melayu. Seperti mana yang kita faham bahawa sekarang kita nak membentuk persekutuan Tanah Melayu, yang mana kita ada Kelantan, Terengganu, Johor, kita ada Selangor, kita ada Perlis, Kedah, Pahang, dan setiap kerajaan-kerajaan ini mempunyai peraturan dan perlembagaan mereka sendiri. Jadi peranan dia sekarang ni memeriksa aturannya untuk menyelaraskan membentuk satu perlembagaan yang dipersetujui oleh semua, dan sekarang nak memperolehi kemerdekaan daripada British mesti diselaraskan juga dengan martabat dan kedudukan Ratu British juga, Ratu England. Jadi kita nak tengok, tak boleh ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang dominan, ada yang tidak dan sebagainya. Jadi mereka akan memeriksa. Langkah yang kedua, memberikan cadangan terhadap Perlembagaan Persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dan 2 Dewan Perundangan. Kalau kita tengok, ianya dah macam lebih kurang dengan apa yang kita ada ini. Kita ada Raja Berperlembagaan, kita ada demokrasi berparlimen, kita ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Itu hari ini. Tapi perkara ini memang telah diputuskan awal lagi. Dan kita semua tahu. Murid-murid kat rumah tahu tak?
tahu tak yang negara kita hari ini memang negara Commonwealth. Ini dah semestinya. Apa negara Commonwealth ni? Negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Itu langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah ketiga, kita tengok mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Baik, murid-murid kat rumah jangan tak tahu bahawa negara kita memang ada dua kerajaan. Kita ada kerajaan persekutuan dan kita ada kerajaan negeri. Jadi kerajaan persekutuan ada had bidang kuasa dia dan kerajaan negeri mempunyai autonomi kuasa mereka dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti tanah. Tanah adalah hak milik mutlak kerajaan negeri. Tapi keselamatan, tentera, polis, semuanya di bawah persekutuan. Baik. Itu langkah yang ketiga. Kita pergi langkah seterusnya. Langkah yang keempat. Baik, kita tengok. Ada apa dekat langkah yang keempat? Iaitu melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Sekarang kita nak gabungkan semua negeri ni tadi. Jadi setiap negeri ada raja. Jadi bagaimana dengan kuasa dan kedudukan raja-raja di setiap negeri ni tadi? Ini yang jawatan kuasa ni perlu fikirkan. Bagaimana nak melindungi? Nanti kalau dah bagi Pahang terlebih, nanti Selangor kata, mana boleh dia lebih pula? Tak boleh. Semua orang ada had bidang kuasa dia. Jadi yang ini Suruhanjaya perlu fikirkan. Bagaimana nak selesaikan perkara ni. Baik, itu yang keempat. Kita pergi kepada yang kelima. Okey. Kemudian yang kelima nampak, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Besar ketika itulah. Dan akhirnya dikenali sebagai yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Ni rentetan daripada yang empat tadi, kedudukan raja-raja tadi. Jadi dah siapa nak jadi ketua ni? Kita ada raja, kita ada Sultan Johor, kita ada Sultan Pahang, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan. Siapa nak jadi ketua ni? Siapa nak jadi ketua kepada persekutuan? Sebab mereka tadi adalah sultan di negeri masing-masing. Siapa nak jadi? Maka wujudlah jawatan yang di-Pertuan Besar ni, yang akhirnya hari ini kita kenali sebagai yang di-Pertuan Agong. Siapa yang di-Pertuan Agong sekarang? Siapa tahu? Baik. Itu langkah yang kelima. Okey, kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Langkah yang keenam. Baik. Mencadangkan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dia ada satu bentuk kewarganegaraan. Kenapa pula macam tu? Jangan lupa, bukankah kita ada imigran yang dibawa oleh British sepanjang pendudukan mereka di Tanah Melayu? Mereka bawa imigran daripada negara China, daripada India, daripada negara-negara lain datang menjadi imigran di negara kita. Sekarang, bila dia nak merdekakan Tanah Melayu, bagaimana dengan status imigran-imigran ini tadi? Jadi, mereka perlu membincangkan bagaimana untuk menguruskan mereka dengan memberikan satu taraf kewarganegaraan kepada persekutuan. Baik. Yang keenam. Dan yang ketujuh, kita tengok. Apa pula yang ketujuh? Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. So, memang dah orang Melayu tadi, mereka adalah di bawah sultan daripada awal. Mereka memang orang yang menetap di bawah persekutuan ini yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi mereka ada hak mereka, tetapi mereka yang diterima sebagai warga negara juga mempunyai hak mereka sendiri, dan tidak boleh mengambil hak orang lain lah. Jadi Suruhanjaya perlu fikirkan bagaimana untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Okey, jadi di bawah Suruhanjaya, ini yang saya kata tadi. Kita akan baca tadi adalah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Nama lain dia Suruhanjaya REID. Kenapa Suruhanjaya REID? REID je R-E-I-D, bukan REID Ridwan, faham? Suruhanjaya REID. REID, tu orang dia. Kalau Ridwan, dia handsome lagi pada Lord REID tu lah. Kalau tengok, okey, tu dia Lord REID. Ni adalah anggota-anggota dia. Kita ada Sir Ivor Jennings, kita ada Sir William McCurr, kita ada Mr. B. Malik dan Mr. Abdul Hamid. Nampak? Kita tengok wakil-wakil yang ada tu. Kita ada wakil Britain, Australia, India, Pakistan, semua ada dekat situ. Okey, jadi dekat sini, kita dah buat Suruhanjaya, kita dah bagi tugas dia tadi, kemudian gerak kerja. Jadi bagaimana Suruhanjaya ini nak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam langkah-langkah tadi? Jadi yang pertama, apa yang mereka buat? Meminta cadangan
penduduk. Kenalah minta bagaimana apa yang orang Melayu nak, apa yang imigran Cina nak, apa yang imigran India nak, apa yang kaum-kaum lain nak, apa tuntutan daripada raja-raja Melayu dan sebagainya. Okey, kemudian menerima memorandum bertulis daripada berbagai pihak. Dah minta, buat bertulis, hantar. Kemudian mereka akan proses. Okey, kemudian meneliti kedudukan perlembagaan. Dah dapat semua tadi, buat cadangan, kemudian baru teliti apa yang nak diputuskan, kemudian memesyuarat dan melawat. Mesti kena pergilah. Dah dapat persetujuan daripada Sultan Terengganu, Sultan Kelantan, daripada Kerajaan Pahang, Kerajaan Johor dan sebagainya, dan akhirnya bersidang, membincangkan pelbagai isu, dan setakat yang diketahui 118 kali perjumpaan telah diadakan bagi mengkaji, membuat laporan dan cadangan kepada Perlembagaan Persekutuan 1957. 118 kali, cikgu. 118 kali. Bukan sikit-sikit perjalanannya. Baik. Tadi kita dah nampak gambar-gambar tadi. Ya, betul. Adakah murid-murid yang di rumah dan yang di dalam talian bersedia untuk diuji? Cam atau tidak, siapa yang ditunjukkan. Mari kita tengok. Gambar yang sama. Mari kita cuba dengan murid-murid di dalam talian. Baik, kita nak mula dari gambar yang paling kanan atau yang paling kiri? Kita mula daripada yang paling kiri. Kiri. Baik, Baik, kita mula dengan yang paling kiri. Baik, yang paling kiri. Siapa nama dia? Yang paling hujung lah, paling hujung. Yang paling hujung, yang sebelah saya ni. Siapa nak jawab? Siapakah Siapa nak jawab? figura di dalam gambar tersebut? Ada yang tahu? Angkat je tangan, angkat je tangan. Kalau tahu terus angkat tangan. Jangan malu. Okey, Rania Hana, silakan. Ya, Rania. Hakim Abdul Malik. Hakim Abdul Malik. Mari kita tengok betul ke tidak. Pam. Hakim Abdul Hamid. Siapa Malik? Tak apa, mungkin keliru sikit kan, cikgu? Mungkin keliru sikit. Nama yang hampir-hampir. Ada tak nama Malik kat situ? Ada Malik, ada Hamid. Okey? Tak apa. Kita dah tahu jawapannya. Okey, kita ada gambar yang seterusnya. Baik, gambar yang kedua. Yang kedua. handsome tu. Siapakah yang Siapa nak cuba jawab gambar yang kedua? Hani Akilah, silakan. Hani Akilah. Mr. B. Malik. Mr. B. Malik. Mr. B. Malik. Barulah betul. Malik. Hakim bin Malik. Kita tengok betul ke tak? Hakim bin Malik. Baik. Betul. Malik tu betul. Betul. B tu je yang dia sebut B. B tu bin. Okey, baik. Yang ketiga, gambar yang tengah-tengah. Yang tersenyum manis tu. Siapakah gerangan orangnya? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Yang di gambar yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Murid-murid di rumah tahu tak jawapannya apa? Siapa nak cuba? Siapa yang belum jawab lagi boleh cuba ya. Jangan takut-takut. Tak apa kalau salah tak apa. Kita belajar bersama-sama. Saya rasa ada yang dah tergantung tu sebab Syafana tu tak berhenti dia punya senyum. Okey, tak apa. Yang di tengah tu siapa? Siapa nama dia? Sir William McCall. Okey. Baik. Okey. Kita tinggal seorang lagi. Okey, satu lagi. lagi. Siapa nak cuba jawab satu lagi? Ada yang nak cuba atau ada yang nak bantu? Rania Hana. Okey, ya Rania. Teruskan Rania. Siapa gambar tu yang macam profesor tu? Sir Ivor Jennings. Sir Ivor Jennings. Kita tengok. Betul. Sir William Ivor Jennings. Okey, betul. Tulis dalam jawapan masih boleh terima. Okey. Baik. Kita dah tanya dekat talian. Mari kita tanya dekat dalam studio lah pula. Nisa. Saya ke? Yang ujung tu siapa tu? Saya baru bersedia nak bagi ganjaran murid-murid yang jawab betul. Saya bagi clue ni. Okey, jawapan dia Lord Reed. Lord Reed. Betul ke? Betul? Lord Reed. Tadi cikgu kita ada dua murid yang dapat menjawab dengan betul. Kita ada dua murid yang dapat jawab. Hani Akilah dengan Rania Hana. Kita letak Hani Akilah dengan Rania Hana. Betul? Baik, ganjaran untuk mereka. Sementara itu murid-murid di rumah mungkin ada yang macam, alamak saya pun tersalah jawab. Tak mengapa, boleh buka buku teks untuk lakukan lebih banyak rujukan. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu lagi. KPM. Terima kasih masih menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Kita nak teruskan perbincangan kita, cikgu. Betul. Dengan topik kita hari ini. Silakan, cikgu.
Baik. Tadi kita dah tengok latar belakangnya. Kita dah tengok Suruhanjaya yang diwujudkan untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Baik. 1957. Sekarang kita nak tengok apakah langkah-langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Tadi kita dah ada latar belakangnya. Ya. Kita dah ada Suruhanjaya yang diwujudkan. Okey, Ya. sekarang kita dah dapat maklumat dah. Okey, sekarang kita nak buat dia punya perlembagaan. Baik. Kalau tadi ada 118 kali perbincangan, kita ada sekarang 131 memorandum yang diterima dari berbagai pihak di Tanah Melayu. Dan sudah pasti antaranya yang kita terima, yang mereka terima ketika itu adalah memorandum daripada Raja-Raja Melayu. So Raja-Raja Melayu membuat memorandum hantar kepada siapa? Suruhanjaya RIT ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan 1957. Kemudian ada juga memorandum daripada parti-parti politik, ada juga memorandum daripada badan-badan awam dan ada juga memorandum daripada orang-orang perseorangan. Baik. Semuanya diterima dan diteliti adakah cadangan itu relevan dan boleh dimasukkan dalam perlembagaan tanpa mengambil hak orang lain dan tidak melebihkan orang lain. Semua orang mendapat hak yang sepatutnya mereka dapat di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, langkah pertama, terima memorandum. Kita tengok langkah yang seterusnya. Okey, kita tengok tadi. Kita ada menyebut tentang memorandum Raja-Raja Melayu. Saya yakin selain daripada poin-poin kecil yang saya dah letakkan dekat sini, saya ada tinggalkan tugasan kepada murid di atas talian. Siapa yang saya tinggalkan tugasan tersebut? Memorandum Raja-Raja Melayu. Ya, Syafana. Okey. Silakan. Teruskan Syafana. Suaranya tak kedengaran? Boleh pegang macam tu. Baik, silakan. Boleh? Ada yang boleh bantu? Kita tak dengar pula suara Syafana. Syafana nak jawab dah tadi, cikgu. Okey, Rania boleh bantu mungkin? Silakan. Yang pertama, sebanyak 131 memorandum bertulis diterima antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Yang pertama, Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum bagi Baginda sendiri. Antaranya, Baginda mencadangkan supaya Persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Baik. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Baik. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Baik, terima kasih Rania Hana kerana bantu rakan kita tadi Syafana. Nak bagi ganjaran tak, cikgu? Bagi. Kerana pendidikan kita hari ini mementingkan kolaborasi. Baik. Baik, jadi itu adalah memorandum daripada Raja-Raja Melayu. Tadi kita tengok selepas Raja-Raja Melayu, kita ada memorandum daripada parti-parti politik. Okey, jadi kita tengok parti-parti politik dan orang awam juga tidak ketinggalan dalam memberikan memorandum ataupun cadangan ataupun tuntutan mereka terhadap kepada Suruhanjaya bagi membentuk perlembagaan. Jadi kita tengok perkara yang pertama, soal kewarganegaraan. Baik, apa yang diminta di dalam soal kewarganegaraan tersebut? Iaitu testament amanah politik perikatan. Iaitu, namun ada perbezaan pandangan mengenai isu jus soli. Ni berkaitan soal kewarganegaraan tadi ni. Bagaimana nak bagi taraf kewarganegaraan. Okey, kemudian yang kedua, memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Dah tak boleh longgar-longgar lagi dah.
nak jadi rakyat persekutuan, okey, mesti memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu. Baik. Kemudian yang ketiga, menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Ini memang daripada parti politik lah. Maksudnya itu yang jadi, kalau lahir di dalam persekutuan selepas tarikh tertentu, maka ianya akan jadi rakyat persekutuan. Baik. Kemudian menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Yang dah jadi warga negara ni kena teliti. Adakah dia betul-betul layak untuk jadi warga negara, dan mereka juga menuntut supaya hak-hak mereka dipertahankan. Kena ingat, orang awam ini tadi termasuklah kaum-kaum lain selain daripada Melayu yang merupakan penduduk asal, dan mereka merupakan imigran-imigran yang dibawa masuk tu. Sebab dalam jawatan kuasa kita tengok adanya SEH, kita ada Serani, kita ada parti politik yang berlatar belakangkan kaum India, kaum Cina dan sebagainya. Jadi mereka menuntut perkara-perkara ini. Kemudian itu soal kewarganegaraan. Yang seterusnya, memorandum daripada parti politik dan pihak awam berkaitan dengan bahasa dan pendidikan. Bahasa dan pendidikan. Okey, ada siapa yang nak kongsi berkaitan dengan bahasa dan pendidikan ni? Ada yang nak kongsikan mungkin hasil bacaan atau rujukan? Rania nak angkat tangan tadi tu? Silakan. Ya, Rania. Teruskan, Rania. Bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular juga diteruskan. Perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Baik. Terima kasih Rania Hana. Bagaimana cikgu? Isu bahasa dah sebut waktu tu. Okey, betul. Itu yang saya kata tadi. Memorandum ini datang daripada orang awam dan kumpulan-kumpulan yang berlatar belakangkan mungkin agama, mungkin kaum dan tertentu. Jadi kalau ini cadangan daripada macam disebut tadi MCA, Malaysia Chinese Association. Jadi mereka dah semestinya mencadangkan tentang bahasa Cina dan sebagainya. Kalau ini daripada Persatuan Ceylon tadi, mereka daripada India dan sebagainya juga berlatar belakangkan bahasa dan mereka semua juga. Dan sudah pasti tidak ketinggalan bahasa Inggeris lah. Dan memang pendidikan formal yang ada daripada sebelum tu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi cadangan-cadangan ini disampaikan demi kebaikan persekutuan yang akan lahir tak lama lagi. Baik, seterusnya. Reaksi daripada pelbagai pihak terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini saya memang pasti saya ada tinggalkan kerja rumah dekat murid-murid atas talian berkaitan dengan reaksi daripada pelbagai pihak ni. Baik. Saya rasa memang ada 4 tu dekat situ. Siapa Cikgu, yang nak kongsikan? Sebelum kita tahu reaksi terhadap draft perlembagaan ni, saya nak tanya kenapa draft Perlembagaan Persekutuan dibentang di British semula. Lepas dah bentuk tu dia bentang semula. Kenapa agaknya? Sebelum kita tahu reaksi ni. Kena ingat sebabnya mudah. Kita nak memperoleh kemerdekaan daripada pihak British. Baik. Jadi kalau kita tengok awal tadi, dalam perbincangan awal tu mesti meneliti kedudukan Raja-Raja Melayu dan Ratu England. Jadi dalam cadangan tu mestilah kena bagi tahu dekat Ratu England, ini yang kami dari Malaya minta. Jadi okey tak, kami tak nak queen ke apa ke, ada letak dekat situ kan. Jadi dah keluar dekat situ. Okey. Jadi itu sebab kena bawa ke Britain dulu, baru bawa balik ke sini. Baik. Kita pergi kepada reaksi. Okey, siapa nak kongsi? Yang pertama. Humaira Syafana ada yang nak kongsikan? Ya, Humaira Syafana boleh? Boleh. Dia ada 4 tu. Kalau ada mikrofon boleh pegang dekat sikit dengan mulut. Kuatkan sikit suaranya dan jangan lupa buka mikrofonnya. Buka mikrofon. Saya pun lupa kadang-kadang cikgu. Ya, betul. Boleh Syafana? Boleh Syafana? Rania nak mula dulu. Okey, Rania teruskan Rania. Silakan. Reaksi pertama, terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah dilakui sebagai agama rasmi, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Itu yang pertama. Yang kedua? Datuk On Jaafar dari Pani Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Baik. Yang ketiga,
Parti PAS mula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Baik. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Yang terakhir, terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Baik, terima kasih Rania Hana di atas perkongsian. Nampak banyak rujukan yang telah dilakukan cikgu. Nampak banyak yang dibaca tu. Bagaimana cikgu? Lengkap semua sekali. Semua ada dekat situ. Baik. Menunjukkan reaksi daripada pelbagai parti politik, orang awam dan tuntutan-tuntutan tertentu yang mahu dimuatkan dalam perlembagaan persekutuan. Baru sampai 3. Kita ada beberapa langkah lagi. Baik. Langkah yang seterusnya, langkah 4. Ini yang Nisa tanya tadi. Ya. Bila dah dapat keputusannya 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak, On Yok Lin dan VT Samatan bawa draft ini tadi, bawa ke Britain dan bincangkan semula. Baik. Kemudian dimuktamadkan, dipinda dan dibawa balik ke Tanah Melayu. Dan barulah sampai semula dekat Tanah Melayu, baru dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu dan Baik. dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Dan langkah yang ke-6, dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan, Raja-Raja dah perkenan, bawa ke Majlis Perundangan Persekutuan, dibentang dan dibahaskan dari 10 hingga 11 Julai 1957. Dan yang terakhir, barulah draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan pada 27 Ogos 1957. Nampak tarikh itu dekat sangat. Ya, betul. 27 Ogos lulus dan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Baik, kita dah tahu 7 langkah-langkah yang perlu kita tahu bagaimana kita nak mencapai, orang kata apa, daripada memorandum tu disampaikan, dibahas dan perbincangan. Betul. Banyak langkah-langkah yang telah diambil. Kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton menengah atas di Didik TV KPM. Kita tak nak buang masa, kita nak terus dengar penjelasan Cikgu Ridwan tentang subtopik yang seterusnya. Silakan Cikgu. Baik, maka telah sampailah kita ke pengakhirannya, ke muncak kepada cerita kita hari ini. Jadi, kita nak pergi tadi sampai ke 31 Ogos 1997. Kita tahu tadi semua benda telah berjaya diputuskan akhirnya pada 27 Ogos 1957. Dan sekarang kita nak pergi kepada 31 Ogos 1957. Cikgu, saya tertanya, kenapa tarikh 31 Ogos 1957 tu dipilih sedangkan rasanya dah bincang-bincang sebelum tu lagi? Dia macam ni. Satu adalah cadangan daripada Syekh Abdullah Fahim tadi. Baik. So Syekh Abdullah Fahim dia ni pakar falak. Jadi dia adalah dia punya pandangan berdasarkan kepandaian dan ilmu dia. Itulah tarikh yang sesuai untuk diisytiharkan. Memang keputusannya dah ada, tapi pengisytiharannya pada 31 Ogos. Dan satu perkara yang cikgu nak murid di atas talian maupun murid yang di rumah faham bahawa Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah berdiri sepenuhnya di atas perlembagaan yang diputuskan. Jadi perlembagaan itulah adalah persekutuan. That's why tak ada perlembagaan tu, persekutuan tu tak ada. Betul. Tak ada. Jadi kita tengok. Jom. Perkara yang berlaku. Baik, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Nampak? Perlembagaan itu adalah dokumen perjanjiannya. Itu sebab kita ada belajar tentang mengimbangi di antara Queen England dengan Raja-Raja Melayu. Pembahagian kuasa di antara Sultan-Sultan. Siapa yang nak dijadikan raja kepada persekutuan dan sebagainya. Semuanya adalah perjanjian yang dipersetujui oleh semua pihak.
Okey. Jadi dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain serta kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth di King's House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan 1957. Nampak? Dia tanda tangan 5 Ogos. Betul. Tadi diputuskan tadi pada 25 Ogos. 25 Ogos dah putuskan. 20 hari je lepas tu. Kita putuskan perlembagaannya. Baik, kita tengok. Ini adalah perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan tersebut, iaitu pengamalan raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, kemudian perkara yang membabitkan dengan kewarganegaraan, perkara yang membabitkan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baik, kita tengok. Yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan. Kalau tengok dekat dalam buku teks tu, muka surat berapa ni, Sah? Ada Ini adalah petikan daripada perlembagaan yang sebenar. 224 dan 225. 224, 225. Boleh tengok, boleh rujuk dekat situ. Ini adalah potongan daripada perlembagaan yang sebenar. Jadi, dalam pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, apa yang dimaktubkan? Antara perkara pentingnya. Pertama, pemilihan yang di-Pertuan Agong dilantik di kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Kan sekarang kita setiap 5 tahun tukar yang di-Pertuan Agong kan. Kemudian bahagian yang keempat, Negeri Persekutuan Perkara 82/1. Itu memang dah termaktub. Bolehlah tengok yang ada pada slide yang cikgu tayangkan. Perkara yang kedua, kewarganegaraan. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting dan ada perjanjiannya. Yang pertama, di bawah kewarganegaraan, setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan jadi warga negara. Ada 3 cara kewarganegaraan, iaitu penguatkuasaan undang-undang, perkara 14, memohon didaftarkan sebagai rakyat, minta untuk jadi warga negara, perkara 15, dan memohon menukar kewarganegaraan atau naturalisasi, perkara 19, dan yang ketiga terkandung dalam bahagian 3, warga negara. Ini semua hak-hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Baru dua. Kita ada perkara yang ketiga, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Orang Melayu ada kedudukan istimewanya dan kaum lain juga mempunyai kepentingan sah mereka. Pertama, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Ini termaktub dalam perlembagaan. Kedua, rakyat mempunyai hak dan kewajipan yang sama. Semua rakyat harus patuh kepada kewajipan yang sama kepada negara yang kita diami. Rakyat berketurunan Melayu diberikan keutamaan. Itu perkara yang ketiga. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Boleh nampak ini adalah potongan daripada perlembagaan yang sebenar, yang asal. Boleh rujuk buku teks, cikgu, Boleh rujuk dekat buku teks. Potongan itu ada di dalam buku teks. Baik. Perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, kedudukan agama Islam. Kedudukan agama Islam, bahawa agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, agama lain bebas diamalkan di dalam persekutuan. Tidak ada sekatan. Dan perkara ini termaktub di dalam perkara 3/1. Okey, yang keempat dan yang kelima, kedudukan bahasa Melayu, iaitu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar, bahasa komunikasi. Itu sebab kalau kita tengok dekat signboard dia guna bahasa Melayu. Kita jawab SPM wajib lulus bahasa Melayu dan jangan lupa subjek sejarah kena wajib lulus juga. Kan? Kena lulus subjek sejarah juga. Jadi habis 5 perkara utama di dalam perlembagaan, dan inilah yang menjadikan negara kita unik dan harmoni. Itu dia, cikgu. Sebenarnya dalam pada kita berbincang topik kita hari ini, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, kita dah tiba di perakhiran kelas kita, cikgu. Tak cukup masa. Mungkin murid-murid boleh sambung ulang kaji, baca buku teks di rumah dan sedikit kesimpulan terhadap apa yang telah kita belajar setakat hari ini, cikgu. Ya, setakat ini macam saya kata tadi, inilah kemuncak kepada apa yang kita pelajari hari ini, iaitu Perlembagaan Persekutuan yang menjadi
menjadi intipati kepada Persekutuan Tanah Melayu. Perlu difahami oleh murid-murid yang di rumah maupun yang di dalam talian bahawa perlembagaan persekutuan ini telah dibina dengan teliti, dengan mengambil kira pandangan daripada semua pihak, dengan mengutamakan semua pihak tanpa meninggalkan sesiapa pun di belakang. Jadi tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang didiskriminasikan. Semua orang mendapat hak yang sepatutnya untuk mereka. Itulah yang menjadikan negara kita unik. Unik, betul. Dan hebat. Baiklah cikgu, secara keseluruhannya maklumlah murid-murid kita ni setia bersama dengan kita sepanjang kelas kita. Bagaimana cikgu dengan pelibatan mereka hari ini? Saya tengok bertepatan dengan apa yang nak diperolehi daripada KSSM Memang murid kita berada di tahap yang baik hari ini. Kolaborasinya baik, flip classroom yang dilakukan, perujukan awal yang dibuat oleh mereka membawa maklumat yang baik dan mereka memberikan kerjasama yang baik di kalangan mereka. Saya suka murid-murid kita saling bantu-membantu. Dan cikgu, bagaimana kalau murid-murid yang lainnya nak dapat lebih latihan pengukuhan? Buku teks dah baca ni. Buku teks dah baca. Latihan pengukuhan nak buat macam mana cikgu? Bagaimana nak dapatkan bahan-bahan? Boleh terus ke laman KPM Perkasaku untuk dapatkan maklumat lebih. Slide yang cikgu kongsikan ni ada di sana dan ada latihan yang lebih demi pemahaman dan pengukuhan yang lebih baik dalam topik yang kita belajar hari ini. Baiklah, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ridwan dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Terima kasih juga kepada murid-murid juga dari sekolah yang sama bersama-sama dengan kita hari ini. Kepada Jurubahasa Isyarat juga terima kasih saya ucapkan Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil. Murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Lakukan ulang kaji berterusan, mantapkan pemahaman. Sebab cikgu, sejarah bukan untuk hafal tetapi untuk difahami. Tengok, saya ingat cikgu punya tagline. Baiklah, terima kasih murid-murid yang menonton Didik TV KPM. Teruskan menonton saluran ini. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi.